Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Assalam. saya Iza mewakili kumpulan kami untuk subjek etika dan peradaban. Okey. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu diri saya sendiri dan Syarafina, Nasuha, Hanisa, Aisyah dan Sahidati. Boleh Encik Azmi perkenalkan diri sedikit? Boleh. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Nama saya Muhammad Azmi Hafiz Bilambi atau lebih dikenali sebagai Ko Azmi. Saya merupakan pelajar tahun 3 dan merupakan daripada pelajar fakulti ada student. Dan kos adalah pelancong. Okey. Saya nak lompat kepada satu isu. Alright. Isu ni baru jadi tahun lepas. Okey. Isu ni melibatkan dua orang, iaitu seorang majikan dan seorang pekerja. Tapi isu ini lebih berfokuskan kepada pekerja tersebut, iaitu seorang wanita. Wanita tersebut perlu membuat persembahan. Okey. Tapi dalam persembahannya beliau telah membuka hijab dan membuka baju kurungnya untuk menayangkan pakaian yang kurang senonoh seperti skirt pendek. Jadi apa pandangan Encik Azmi berkenaan isu ini? Okey, berkaitan dengan isu ini sebenarnya kalau kita lihat balik daripada masa ke semasa, memang dari dulu memang banyak je kes macam ni. Tapi kalau ditanya balik kepada saya, pendapat saya berkaitan dengan isu ini, sepatutnya isu ini tidak berlaku lah, sebab kebanyakannya yang kejadian seperti ini adalah mereka yang bergelar belia, di mana belia ini kita dapat definisikan mereka yang berumur daripada 15 tahun sehingga 30. Maksudnya mereka dah boleh berfikir secara logik akal mereka sendiri. Jadi sepatutnya kita apa orang kata, sepatutnya perkara ini tidak sepatutnya berlaku. Okey, berkenaan isu ini telah menimbulkan sikap rasisme dalam kalangan masyarakat dan belia. Rasisme itu sendiri membawa maksud adanya sikap negatif atau sikap merendahkan sesuatu kelas sosial. Dalam isu ini, wanita tersebut telah merendahkan umat Islam yang ada di Malaysia kerana beliau meletakkan imej bahawa seseorang Islam itu, seseorang hijabi itu boleh saja membuka auratnya bila-bila masa sahaja. Jadi isu ini telah menimbulkan sikap rasisme antara masyarakat di Malaysia lah. Jadi apakah pada pandangan Encik Azmi, apakah faktor utama yang mendorong kepada sikap rasisme ini? Okey, pada pendapat saya lah, sifat, kalau nak katakan sifat ataupun faktor yang mendorong mereka tergolong dalam kalangan yang rasis, dia merujuk kepada banyak faktor sebenarnya. Kita boleh lihat daripada individu sendiri, daripada orang sekeliling. Jadi kalau kita bercakap daripada segi individu itu sendiri, adalah mindset mereka sendiri, di mana mungkin ada antara mereka yang dari kecil mereka dah mindset yang bahawasanya mereka ni harus hidup berpisah daripada orang lain. Maksudnya sekarang ni kalau kita lihatlah, sekarang ni Malaysia Madani kan. Malaysia Madani maksudnya Malaysia yang penuh dengan adat, penuh dengan agama, penuh dengan sosial yang begitu diiktiraf oleh masyarakat Malaysia. Jadi bila kita lihat daripada segi itu, ada antara mereka yang mindset mereka dari kecil lagi, mereka ingin hidup berpisah daripada puak-puak, macam hidup antara India, Cina, Melayu. Jadi sepatutnya mindset mereka ni sepatutnya diubah daripada kecil. Maksudnya mereka perlu menerima bahawasanya di Malaysia ni kita perlu seiring sejalan. Maksudnya kita sentiasa open minded lah. Maksudnya tak ada, jangan fikir macam aku, kau. Tak ada istilah macam tu. Sepatutnya, sebab sekarang tu kita dah menuju Malaysia maju jaya. Maksudnya kita dah di tahun 2023, sepatutnya kita lebih
berfikiran luas dan terbuka. Betul, saya setuju dengan pendapat Encik Azmi. Jadi apakah langkah yang patut diambil untuk membendung sikap rasism ini dalam masyarakat, terutamanya masyarakat Turki? Okay. Jadi kalau kita nak cakap pasal cara membendung rasism ini dalam kalangan, terutamanya kalangan belia di Malaysia, kita boleh tengok daripada sudut individu itu sendiri, kita boleh tengok sudut daripada orang sekeliling, masyarakat lah maksudnya, dan juga kita boleh tengok daripada segi tindakan kerajaan kita sendiri. Kalau kita bercakap pasal individu, sepatutnya kita telah mengamalkan konsep-konsep seperti kalau kita tengok sekarang, IKRA. Ramai orang belia di luar sana, mereka tahu IKRA tetapi tidak tahu maksud IKRA untuk negara kita sendiri. Itu sepatutnya kita harus mengamalkan macam dalam IKRA Malaysia kita sendiri, rukun negara, maksudnya kita ada di mana toleransi antara pelbagai kaum. Jadi sepatutnya kita sebagai individu itu sendiri, kita kena amalkan benda itu supaya kita tidak tergolong dalam kalangan yang rasis lah. Dan kalau kita tengok daripada masyarakat, sepatutnya masyarakat lebih cakna. Maksudnya jika mereka ada anak, mereka sepatutnya memberi pengetahuan awal, sebab ilmu, apa orang kata, sekolah pertama untuk anak-anak mereka adalah di rumah. Sepatutnya ibu bapa mereka mendidik mereka menjadi seorang yang jangan rasis. Maksudnya kita kena sentiasa open, didik anak kita sebaik mungkin. Jadi kalau kita lihat daripada kerajaan pula, sepatutnya parti-parti politik lah macam tu, maafkan saya sekiranya menyentuh sensitivity, sepatutnya mereka lebih cakna terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perkauman. Sebab di Malaysia ni, kalau kita cakap je Malaysia, mesti diorang akan fikir macam pelbagai kaum. Jadi ada India, ada Cina, ada Melayu. Jadi sepatutnya mereka terapkan nilai-nilai, apa orang kata, nilai-nilai yang membentuk perkauman yang kukuh di Malaysia lah. Okey, seterusnya bagaimanakah Encik Azmi menganggap seseorang itu rasis? Okay, bagaimana menganggap seseorang itu rasis adalah kita boleh lihat daripada tingkah laku ataupun sudut bicara mereka sendiri. Yang pertama, kalau kita lihat daripada tingkah laku mereka, ada antara mereka tidak menyebutkan perkara itu, tetapi mereka membuat tindakan. Maksudnya ada yang antara mereka macam kita sekarang kat universiti kan. So ada antara mereka tak bercakap pun pasal aku rasis dengan dia orang. Aku rasis dengan itu, aku rasis dengan ini. Tapi mereka tunjukkan mereka punya tindakan di mana dia orang hanya ingin berkelompok antara kaum mereka saja ataupun antara jantina mereka saja. Itu pun kira rasis. Dan kalau tengok daripada segi perkataan, perbualan, mereka tidak melakukan tindakan tetapi mereka bercakap. Maksudnya mereka cakap, kaum ni macam ni, kaum tu macam ni. So maksudnya dari situ kita boleh nampak yang mereka ni rasis lah. Jadi saya boleh lihat daripada dua perkara, iaitu tindakan dan juga percakapan mereka sendiri. Jadi tindakan dan percakapan mereka itu kita dapat lihat bahawa mereka rasis terhadap sesuatu kaum itu atau tidak. Ya, betul. Okey. Okey. Pada pandangan Encik Azmi, apakah sikap utama masyarakat yang mempengaruhi rasism ini untuk berlaku? Okay, sikap utama adalah kalau paling apabila Cik Izzah tadi cakap sifat utama, saya terus terfikir adalah sifat individu sendiri. Maksudnya tak ada pengaruh daripada sekeliling, tak ada pengaruh daripada keluarga, rakan-rakan, tapi daripada diri sendiri yang rasa macam aku kena rasis dengan diorang sebab diorang bukan agama aku. Macam kita bulan puasa kan, diorang akan cakap macam Indian ni sepatutnya tak perlu pergi sahur, tapi diorang pergi sahur. So itu sifat utama mereka, rasis. Sepatutnya mereka menyambut baik kedatangan yang non-Muslim untuk turut bersahur dengan kita. Walaupun kita berbeza agama, tetapi kita masih boleh masih boleh sama-sama hati
untuk mengukuhkan lagi upah kita, dia pun berlainan agama, bangsa ataupun kaum. Saya sangat setuju dengan pandangan Encik Azmi. Okey, disebabkan racism ini tidaklah begitu kuat di Malaysia. Namun pada pandangan Encik Azmi, pada masa akan datang, adakah racism ini akan berkembang ataupun racism ini akan lenyap? Saya lahir pada tahun 2000. Jadi pada tahun 2000 pun memang dah ada kes-kes racism. Tetapi semakin hari racism itu kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Jadi apa yang saya boleh orang kata, apa yang saya boleh klasifikasikan adalah di waktu akan datang akan ada berlakunya juga racism di Malaysia, tetapi saya rasa tidak akan begitu ekstrim. Tidak akan begitu ekstrim kerana apa? Kerana kalau kita lihat daripada dulu lagi memang semua macam kerajaan, individu sendiri, daripada masyarakat, mereka cakna terhadap isu racism ini. Jadi pada pendapat saya memang perkara ini akan dapat dibendung dan tidak akan menjadi lebih teruk di masa akan datang lah, insyaAllah. Jadi perkara racism ini akan berlaku kebarangkaliannya di masa akan datang, tetapi tidaklah seteruk sehingga menjadi ekstrim di Malaysia. Okey, seterusnya boleh saya tahu apakah kesan isu racism ni terhadap mangsanya dan apakah kesannya terhadap orang sekeliling yang melihat racism itu sendiri berlaku? Kalau kita lihat daripada kesan, of course dia akan ada kesan baik dan buruk. Jadi kita cakap pasal kesan buruk dahululah. Kalau kesan buruk, kalau kita lihat daripada racism ini sendiri, mungkin kalau kita lihat daripada anak-anak yang masih kecil, mereka melihat racism ini berlaku, mungkin dalam mindset mereka akan cakap, oh racist. Jadi bila mereka besar, mereka akan menjadi seorang yang mungkin mindset mereka adalah racist. Jadi sebab tu kita sebagai masyarakat ataupun orang tua di luar sana, sepatutnya mereka menunjukkan contoh yang lebih baiklah kepada anak-anak supaya kesan buruk ini dapat dicegah ataupun orang kata dapat diminimaliskan lah dalam kalangan masyarakat kita. Jadi kalau kesan baik pula, kita boleh tengok daripada racism. Kan setiap perkara yang berlaku tu pasti akan ada pengajaran mereka sendiri. Jadi di Malaysia pun ada undang-undang yang berkaitan dengan racism. Kita boleh rujuk balik akta-akta yang berkaitan dengan racism. Jadi bila berlaku perkara itu, mereka akan ambil pengalaman ataupun iktibar di mana setiap racism yang berlaku, mereka akan diambil tindakan. Jadi mereka akan mindset balik, kalau mereka racist, mereka akan diambil tindakan untuk akta-akta tertentu lah. Jadi kesan baiknya adalah mereka akan lebih menjauhi perbuatan racism itu sendiri. Okey, saya nak ambil satu contoh lagi. Contoh Kat racism yang terbesar yang pernah berlaku di Malaysia ni, iaitu tragedi 13 Mei 1969. Encik Azmi tahu mengenai tragedi? Tahu. Mengikut kajian, tragedi ini berlaku pada 13 Mei itulah. Okay. Ia melibatkan dua kaum utama, iaitu kaum Melayu dan kaum Cina. Pada tragedi ini, kaum Melayu tidak mahu menerima kaum Cina sebagai pemimpin mereka. Sebab waktu itu akan berlangsungnya pilihan raya yang ketiga dan beberapa kaum Cina telah mendaftar untuk menjadi salah seorang daripada calonnya lah. Okey. Apa yang berlaku adalah bila orang Melayu tak suka, mereka telah mengambil langkah yang salah. Mereka memberontak sehingga berlakunya banyak kematian dan majoriti kematiannya adalah daripada kaum Cina sendiri.
Dan ini menyebabkan tentera Malaysia terpaksa keluar dan mereka sendiri diberi arahan shoot to kill. Okay. Yang menyebabkan tragedi ini menjadi salah satu tragedi yang terbesarlah di Malaysia. Jadi pada pandangan Encik Azmila, apakah punca pada pandangan Encik Azmila, kita kan hidup bermasyarakat, berbilang kaum. Jadi untuk mengelakkan perkara tragedi 13 Mei ini berulang lagi, kita mestilah mengekalkan keharmonian negara kita. Jadi bagaimanakah sebagai seorang belia, Encik Azmi hendak mengekalkan keharmonian negara kita? So, bila kita rujuk balik peristiwa 13 Mei itu, kita boleh mengambil banyak pelajaran. Mana bila kita menimbulkan provokasi, rasism terhadap perkauman, dia tidak menimbulkan apa-apa perkara yang baik untuk negara maupun diri sendiri, sebab dia akan mendatangkan banyak keburukan. Jadi langkah yang boleh saya ambil sebagai belia di negara ini, antaranya saya ambil contoh lah. Saya merupakan NYDP untuk kelab Sekretariat Rakan Muda. Jadi dalam Sekretariat Rakan Muda tu, kami membentuk satu organisasi. Jadi bila kami membentuk satu organisasi, kami tidak memandang rupa, kaum, agama ataupun adat mereka sendiri. Jadi kami mengambil mereka dalam kelompok yang tertentu. Maksudnya kami telah membahagi beberapa laluan untuk mereka yang berbilang beragama yang lain, adat yang lain, umur yang lain, jantina yang lain, untuk sama-sama sertai kami dalam Sekretariat Rakan Muda. Dan dalam kelab itu sendiri pun kami telah terapkan di mana sama-sama kita membentuk ukhuwah ataupun apa orang kata jalinan antara belia-belia untuk sama-sama turut mengembangkan lagi potensi diri, potensi bakat yang ada dalam diri sendiri. Jadi dari situ kita boleh dapat lihat, kita boleh ambil iktibar di mana setiap apa yang kita buat kita boleh terapkan nilai-nilai murni berkaitan dengan perkauman. So, jadi lepas ni kalau bila orang cakap kalau kelab ni mesti akan ada majority mesti Malay, majority mesti Cina, majority mesti India. So sebab tu kita telah limitkan beberapa individu, macam agama Indian boleh join, Cina boleh join, Melayu pun boleh join. Jadi kat situ kita boleh terapkan nilai-nilai perkauman yang bila kita buat bonding. Contohnya kita buat bonding lah kan, kita buat bonding antara kelab dan mereka semua akan disatukan dalam satu tempat dan mereka menjalankan kerja itu, menjalankan aktiviti itu sendiri bersama-sama. Jadi kat situ pun kita boleh eratkan lagi ukhuwah antara berbilang kaum. Jadi itu adalah salah satu cara saya bagaimana untuk meningkatkan lagi ataupun menjauhkan lagi sikap rasisme itu dalam kalangan belia. Jadi apa yang Encik Azmi buat adalah Encik Azmi tidak pandang seseorang itu kaum apa, Betul. agama apa. Betul. Dan Encik Azmi mengalu-alukan semua orang untuk join satu organisasi. Betul. Kalau ni Cik Liza, kalau macam sekarang ni saya merupakan pelajar di Universiti Malaysia Kelantan juga kan. Jadi bila saya buat satu group assignment, saya tidak akan pilih rakan-rakan saya tau. Saya akan pilih berbilang kaum. Kalau lihat saya punya assignment semua, dia akan full dengan berbilang kaum. Maksudnya akan ada Cina, akan ada Indian, akan ada daripada Borneo, ada Melayu. Jadi dekat situ pun cara bagaimana saya menitik beratkan sifat-sifat perkauman lah untuk dalam sama-sama kita macam daripada bila kita buat assignment pun dekat luar kita akan jadi kawan. Sebab tu kalau dekat Universiti Malaysia Kelantan ni saya memang kenal dengan ramai kawan-kawan yang daripada berbagai agama, berbagai kaum. Jadi itu adalah salah satu cara saya bagaimana untuk dekatkan diri dengan mereka lah. Itu idea yang sangat menarik dan boleh digunakan oleh semua mahasiswa-mahasiswa Boleh. Universiti Malaysia Kelantan.
Okey, seterusnya tadi saya tanya pandangan Encik Azmi mengenai uh, cara 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 untuk mengekalkan keharmonian di kalangan belia. di kalangan belia. Tetapi pada pandangan Encik Azmi juga, apakah peranan masyarakat di sekeliling kita untuk mengekalkan keharmonian? Untuk mengekalkan, maksudnya tanggungjawab masyarakat lah. Jadi macam yang saya cakap tadi lah, masyarakat ni merujuk kepada mereka yang di luar sana. Maksudnya macam ibu bapa, orang sekeliling kita. Jadi antara tugas ibu bapa, rumah merupakan salah satu sekolah, tempat belajar anak-anak yang pertama. Jadi dekat rumah kita harus terapkan nilai-nilai murni untuk anak-anak. Contohnya ibu bapa yang ada di rumah, mereka boleh terapkan kepada anak-anak mereka untuk tidak berfikiran rasism. Maksudnya kita boleh terapkan di mana bila kita hidup berjiran, kita ada Indian, kita ada Cina, terapkan kepada mereka untuk perkenalan. Maksudnya jangan hadkan mereka untuk berkawan dengan siapa. Maksudnya mereka bebas untuk berkawan, tetapi ada had di mana mereka tidak boleh melakukan itu, tidak melakukan ini. Jadi itu adalah salah satu cara bagaimana masyarakat boleh terapkan untuk orang kata, untuk tidak membiarkan rasism ini semakin berlulasa di Malaysia lah. Dan kalau kita lihat daripada guru itu pun merujuk kepada masyarakat. Jadi kalau kita merujuk kepada masyarakat, guru-guru boleh menerapkan lagi nilai-nilai orang kata nilai-nilai berkaitan dengan perkauman di dalam kelas itu sendiri. Maksudnya mereka tidak diasingkan kedudukan. Maksudnya ada kelas yang mereka berkelompok. Jadi meja belakang kau gitu, meja tengah kau ini, meja depan kau gitu. Jadi sepatutnya guru-guru ni mereka dah boleh rancang di mana setiap dalam kelas tu mereka ada Indian, ada Cina, ada Melayu, dan mereka duduk bersama-sama, tidak berkelompok lah. Jadi itu adalah salah satu cara bagaimana mengelakkan rasism lah dalam kalangan belia daripada masyarakat. Benar yang dikatakan Encik Azmi. Di sini kita dah tahu macam mana, apakah peranan Encik Azmi sebagai seorang belia dan juga peranan masyarakat untuk membendung untuk mengekalkan keharmonian di negara kita. Berbalik kepada topik asal kita, iaitu rasism. Apakah bahayanya rasism terhadap keharmonian negara kita? Jikalau seseorang itu mengambil ringan rasism itu, apakah yang akan berlaku kepada keharmonian negara kita? Tadi Cik Izzah ada cakap pasal peristiwa 13 Mei. Jadi of course kalau kita tidak membendung perkara ini, pasti peristiwa itu akan berulang. Peristiwa 13 Mei itu akan berulang. Dan kalau kita tengok balik daripada sudut ekonomi, bila kita cakap pasal sudut ekonomi, pasti akan terkesan juga sekiranya perkara ini berlulasa. Maksudnya dalam kalangan Malaysia, sekiranya mereka mempunyai rasism yang sangat kuat, itu akan memecah belahkan masyarakat di Malaysia. Jadi bila Malaysia ini tidak bersatu hati, tidak berjalan seiringan, maksudnya kita boleh digelangkan negara yang porak-poranda lah. Maksudnya negara yang tidak stable, tidak memiliki ukhuwah yang baik. Jadi orang yang di luar sana, di negara luar, mereka akan berfikiran bahawa Malaysia ni bila mereka nak invest kepada negara kita lah. Contohnya mereka nak jalinkan kerjasama antara Malaysia, mereka akan fikir balik Malaysia ni akan ada side negatif, mereka akan macam ni. Jadi mereka akan berfikiran bahawa Malaysia ni tidak patut dijadikan salah satu negara untuk bekerjasama. Jadi dekat situ pun akan mempengaruhi ekonomi negara. Jadi disebabkan itu rasism ini sepatutnya dilupuskan ataupun diminimaliskan di negara kita supaya Malaysia boleh menjadi negara yang maju jaya seperti negara-negara maju sekarang lah.
Jadi jikalau kita mengambil ringan isu rasism di negara kita, kebarangkaliannya isu 13 Mei itu akan berulang dan juga ekonomi negara juga akan Merosot. akan merosot dan ada masalah. Betul. Okey. Okey, kita dah hampir dekat penghujung. Saya nak tanya soalan, tetapi soalan ini boleh dikatakan agak private. Okey. Pernahkah Encik Azmi menjadi salah satu mangsa kepada racism? Racism. Okay. Honestly, untuk berkongsi kepada semua, sebenarnya saya pernah lah juga racism ni. Bukan saya yang buat racism, tetapi orang sekeliling. Maksudnya bila saya dulu masa saya ni hidup, boleh dikatakan hidup nomad lah. Maksudnya saya berasal dari Sabah, tetapi membesar di Johor Bahru dan form 6 di Selangor dan sekarang di Kelantan. Jadi dia berpindah-pindah. Jadi bila berpindah-pindah tu punya pengalaman sendiri. Jadi antara pengalaman kita cakap pasal rasis ni, masa saya tingkatan 2 kalau tak silap, saya pernah macam diasingkan. Maksudnya macam dipulaukan lah sebab saya merupakan anak Borneo. Jadi mereka macam kurang selesa lah dengan anak Borneo. Dan disebabkan itu slang saya sekarang ni pun dia agak change. Bila saya dengan Borneo, saya akan bercakap bahasa Borneo lah. Bila saya dengan orang Semenanjung, saya akan bercakap bahasa Semenanjung untuk menyesuaikan diri lah. Sebab pada dulunya saya memang Borneo slang saya tu kuat sikit. Jadi memang diorang akan macam orang kata memulau, diorang tidak akan indahkan lah saya. Tapi bila saya jejak kepada tingkatan 3, saya dah mula berinteraksi lah sebab saya dah faham sikap masyarakat macam mana, sikap macam mana, dan saya mula menyelesaikan diri lah macam tu. Adakah racism ini tetap berlaku kepada Encik Azmi di zaman universiti? Okey, sepatutnya kalau kita ditanyakan soalan ni, sepatutnya perkara ini tidak berlaku. Tetapi saya yakin benda ini sepatutnya sebenarnya tetap akan berlaku. Sepatutnya tidak perlu berlaku, tetapi dia akan berlaku. Sebab ini adalah luar kawalan kita di mana tidak semua akan suka kita, tidak semua akan boleh terima kita. Disebabkan itu kita ada orang akan cuba untuk rasis dekat kita lah. Maksudnya mungkin dari segi warna kulit, cara bercakap, orang mana. Lagi-lagi kita berkelompok ni bila ramai daripada negeri-negeri yang lain. Jadi bila kita cakap pasal negeri-negeri yang lain, mesti mereka akan ada yang kecintaan terhadap negeri sendiri itu kuat. Jadi mungkin orang akan pilih macam aku kena berkawan dengan anak negeri aku je supaya senang macam ni. Jadi mesti akan ada berlaku. Tapi untuk overcome benda tu, kita kena open minded lah. Maksudnya mungkin kita tak boleh judge kepada orang tu. Kita boleh bagi ni je lah macam nasihat ataupun reaksi yang cool je. Tak perlu nak bergaduh-gaduh ke apa macam tu. Pada pandangan Encik Azmi lah, bagaimanakah tahap racism yang berlaku sekarang, terutamanya dalam kalangan dulu? Adakah ianya buruk, adakah ianya pada tahap normal, atau adakah ianya macam ada tak ada? Kalau cakap dekat Malaysia ni, kita berbilang tahun. Jadi apa yang saya boleh klasifikasikan atau rumuskan adalah skala ataupun tahap racism di negara kita ini adalah normal. Sebab ada antara mereka, sebab kita tak boleh nak kawal semua benda. Maksudnya ada mindset orang akan racist, ada yang tidak racist. Jadi kat Malaysia ni memang boleh dikatakan normal lah, tahap yang normal. Sebab masih dalam kawalan dan juga orang kata masih boleh ditambah baik ataupun diminimaliskan lah di negara kita. Okey, ini soalan yang terakhir. Harap Encik Azmi tak rindulah soalan-soalan daripada saya. Okey, boleh.
jikalau ada nasihat, apakah nasihat yang Encik Azmi akan berikan kepada semua rakyat Malaysia dan belia-belia di luar sana? Jadi untuk nasihat saya kepada semua rakyat Malaysia, kita sekarang berada di tahun 2023. Jadi sepatutnya pemikiran kita ni dah matang, dah boleh kendalikan perasaan sendiri supaya kita boleh berfikir ke arah kebaikan. Maksudnya bila kita cakap pasal rasis je, jangan fikir pasal rasis. Maksudnya bila kita dah meningkat dewasa ni, kita lebih terbuka untuk menerima orang dalam kehidupan kita, biarpun mereka berkenaan agama, bangsa, adat. Jadi untuk apa orang kata, untuk menangani isu rasism di Malaysia ini sepatutnya bermula daripada kita sendiri. Itu mindset kita sendirilah. Jadi ubahlah mindset untuk memastikan Malaysia maju jaya. Semoga Malaysia maju jaya. Terima kasih Encik Azmi kerana sudi hadir ke majlis interview kami kali ini. Okay, terima kasih juga sebab sudi untuk interview saya. Okey, kami ada sediakan sedikit cenderung mata untuk Encik Azmi. Jadi saya mempersilakan saya Datuk untuk menyerahkan sahabat hati. Thank you. Tanggal apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Thank you. Alright. Boleh.